Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan semua, apa khabar? Apa khabar? Kita terangkan sedikit. Tak nampak muka saya. Okey, boleh Okey, terima kasih kepada tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Malam ini adalah sesi Facebook Live perkongsian. Tak dirancang. Bila datang saja idea, saya terus nak kongsikan. Takut-takut saya terlupa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan pelajari sesuatu pada malam ini berkaitan dengan Facebook Live. Okey, suka saya untuk kongsikan sebenarnya berkaitan dengan Facebook Live sebab saya tengok ramai di kalangan tuan dan puan yang nak buat Facebook Live. Bila tuan dan puan buat Facebook Live, saya akan tonton sama ada saya akan klik untuk masuk, dan kalau saya rajin saya akan komen, dan kalau bagus saya akan share. Okey. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada tuan dan puan semua yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Boleh komen sedikit sambil-sambil tu kepada yang baru masuk. Komen sedikit soundnya okey ataupun tidak. Lighting okey ataupun tidak. Okey. Jadi malam ini apa yang kita nak kongsikan adalah berkaitan dengan bagaimanakah menggunakan teknik visual dalam membuat Facebook Live. Tajuk ni dia sebenarnya sangat luas. Okey, sangat luas. Permasalahannya akan timbul apabila tuan dan puan buat Facebook Live. Bila buat Facebook Live ni, kadang-kadang bila kita cakap kita... Okay, sekejap, sangkut sikit tadi. Bila kita buat Facebook Live, kita akan banyak-banyak merapu. Kita tak tahu sebenarnya kita nak buat Facebook Live untuk siapa. Kita buat Facebook Live suka-suka saja. Kan? Ada beza. Kadang-kadang kita jalan-jalan kan, kita nak buat live tentang, aku sedang berjalan di taman, kita nak cerita. Itu pun tak ada masalah. Tetapi bila melibatkan fokus saya, position saya di Facebook adalah untuk berkongsi tentang keusahawanan. Jadi malam ini Facebook Live, tips Facebook Live adalah untuk golongan-golongan usahawan bagaimana nak menguasai teknik visual dalam melaksanakan Facebook Live. Okey, terima kasih Puan Salmi Sanudin. Waalaikumsalam. Puan Syarul Rafiza, terima kasih. Suara jelas tuan. Alhamdulillah, bagus. Okey. Okey, jadi malam ni kita nak kongsikan tak lama, saya nak kongsikan sedikit saja supaya tuan dan puan sedikit pun insya-Allah akan dapat manfaat yang bagus. Okey. So, kebaikan bila kita mempelajari teknik visual ni adalah kita bukan saja keuntungan kepada diri sendiri untuk menjadi lebih yakin, tetapi juga adalah untuk meyakinkan orang yang sedang menonton. Kalau kita tak yakin dengan diri kita, bagaimana orang yang menonton ni nak yakin? Kita nak jual produk ni, nak jual produk, nak promote kat dia. Kita nak jual benefit, kita nak bagi kelebihan, jual insurans ke, jual servis ke, tetapi orang tak yakin dengan kita. Sebab apa? Mereka bingung, mereka tak boleh visual. Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan? Mereka tak dapat bayangkan. Okay? So, teknik ini adalah salah satu teknik visual. Dia ada teknik auditory, teknik kinestetik. So, yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah teknik visual. Okay. Macam saya kata tadi di awal, teknik visual ini luas. Okay. Jadi, malam ini saya akan kongsikan insyaAllah. Kalau tak silap saya mengikut nota saya, ada dua saja. Tetapi insyaAllah akan beri manfaat. Okay. So, kenapa teknik visual dalam FB Live ni betul-betul membantu tuan dan puan, terutamanya tuan dan puan yang mungkin nak mengajar sesuatu yang mana stokis nak bagi ilmu kepada ejen-ejen, kita panggil apa? Dia panggil apa? Anak tim Puan Salmi panggil apa? Anak tim, anak buah, macam itulah. Yang berkongsi, kemudiannya yang nak mempromosikan sesuatu. Teknik ini penting. Lebih lagi yang menjual sesuatu di media sosial, di Facebook Live. Sebab apa? Dalam Facebook Live ni kita tak nampak. Saya tak nampak tuan dan puan. Saya kalau fikir logiknya, saya tak nampak Puan Syarul Hafiza tengah buat apa sekarang ni. Saya tak nampak Encik Sani ni tengah buat apa. Saya tak nampak Puan Winnie Ripin ni buat apa. Puan Salmi tengah buat apa. Macam mana keadaannya Tengah terbaring ke? Tengah pakai kain pelikat ke? Tengah tengok TV ke? Tengah bawa kereta ke? Saya tak tahu. Okey, tetapi apa yang saya boleh kawal adalah saya boleh buat affirmative statement, okey, kepada diri saya, statement, okey, supaya visual itu dapat dimasukkan dalam minda saya dan saya akan berikan kepada tuan dan puan supaya kita sama. Dalam teknik menjual di Facebook, dalam teknik mempengaruhi orang di Facebook, kita perlu sama pemikirannya. Puan Salmi, saya kena samakan pemikiran saya dengan Puan Salmi.
Winnie the Pooh, saya kena samakan pemikiran itu. Bila ada persamaan itu yang membuatkan Tuan dan Puan nak stay, nak tunggu. Apa lagi Tuan Azam cakap ni? Yang jadi tak sama bila apa yang dia nak, dia tak dapat, dan apa yang saya nak bagi, saya tak dapat beri sepenuhnya. Kan kadang-kadang kita buat live, kan, habis live je, apa benda aku cakap tadi ni? Betul tak? Kan? Selalu jadi macam tu. Bila buat Facebook live je, habis je, apa aku cakap tadi ni? Melalut sangat kan? Benda ni biasa berlaku. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan teknik visual dalam Facebook Live. Okey, sebab apa? Nak mengatasi kita tak nampak orang yang menonton. Waalaikumsalam Puan Risun Haj. Kita tak tahu siapa yang menonton ni. Ada yang saya kenal, ada yang saya baru kenal. Yang baru kenal, terima kasih saya ucapkan. Yang baru masuk, yang baru mengenali saya, nama saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Saya banyak berkongsikan tips keusahawanan, Facebook Live, marketing digital dan sebagainya. Okey. So, penting dalam buat Facebook Live ni, untuk kita set minda kita. Set minda kita. Sebelum kita buat Facebook Live, kita kena set minda kita siapa yang kita nak dia tonton. So, jadi tuan dan puan, bila buat Facebook Live, ada yang keluar tiba-tiba. Ada keluar. Tadi 17, tiba-tiba 16. Siapa keluar tu? Bermaknanya dia tak, kita tak dapat samakan level pemikiran kita dengan dia. Okay? Dan juga mereka ini mungkin bukan target yang akan menonton. Kita dah letak, saya dah letak tadi dalam tajuk, teknik visual dalam meyakinkan diri di Facebook Live. Mungkin dia masuk saja nak tengok, tapi kemudian dia keluar balik. So tak ada masalah, tak payah risau benda tu, sebab kita dah set target kita. Kalau kita berikan satu target, contohnya, kita visualkan dalam teknik, kita nak jual produk, 5 cara guna produk pencuci pinggan. So siapa yang akan masuk? Of course, dalam pemikiran kita akan, kebanyakannya yang akan masuk adalah golongan wanita. Sebab mereka yang akan banyak berada di dapur, kan. Lelaki pun ada juga macam saya yang rajin ni. Contohnya lah. Jadi kita kena set dulu. Siapakah yang akan menonton? Waalaikumsalam Tuan Khairul Nizam. Waalaikumsalam. Okey. Baik. So, bila kita dah set dalam minda kita, visualkan. Sebelum kita mula live, kita dah set. Tajuk aku hari ni, siapa yang akan tonton? Ini sebab apa? Bila kita dah set dalam minda kita, kita dah visualkan dalam minda kita, siapakah yang akan menonton live kita ini, kita akan tahu bagaimanakah persiapan yang kita perlu buat. Daripada segi pemakaian, daripada segi waktu. Kalau tak tahu, kita tak set, tak visualkan siapa yang akan menonton, kita akan buat waktu live yang mungkin mereka tengah sibuk. Jadi, tak adalah yang nak tengok. Betul tak? Jadi, kita akan tahu bahasa apa yang kita akan gunakan, kita akan tahu konten apa yang kita nak sampaikan, kita visualkan. Ini sebelum kita membuat Facebook Live. Okey? Baik. So, kita nak mulakan sekejap. Okey? So, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah, kalau nak anak tim, nak ejen, staff, yang marketing buat live, boleh share live Facebook saya. InsyaAllah sedikit sebanyak akan membantu. Okey. Tadi kita dah ceritakan tentang sebelum persediaan visual, sebelum memulakan live, kita kena set dalam minda siapa penonton kita. Siapa yang kita nak dia tengok. Dengan itu, kita punya intro, kita punya pakaian, kita punya bahasa akan selari dengan orang yang menonton. Okey? Ingat tadi, proses dalam Facebook Live nak mempengaruhi mereka, kita perlu sama bahasanya. Kita perlu sama intonasinya. Okey? Jadi macam ni, sekarang ni malam kan, 8:30 ni, saya tak boleh, okey tuan dan puan, malam ini saya nak ceritakan tentang bagaimana untuk menggunakan teknik visual di dalam Facebook Live. Tak boleh macam tu. Ngantuk semua ni. Betul tak? Jadi, kita kena happy. Dan tajuk ni pun memang tajuk happy. Nak bagi semangat tuan dan puan. Lepas aku dengar Tuan Azam cakap ni, aku nak buat Facebook Live lah. Nak cuba teknik yang dia sampaikan. Okay. So, apabila kita sudah tahu target siapa yang menonton, okay, kita dah visual. So, kita kena translate. Kita dah fikirkan, visualkan. Siapa yang akan menonton. Waktu-waktu macam ni, kat mana mereka ni berada. Sebab kita nak buat live ni, saya nak buat live dalam masa mungkin dalam 30 minit. So, masa yang lama, orang yang akan tonton lama adalah orang yang sedang berehat di rumah, di kedai. Itu target saya. Target tuan dan puan saya tak tahu. Tapi kita kena set benda tu.
So, jadi saya akan bagi masa tu, perlahankan sedikit intonasi, tak perlu nak kejar sangat, tak, mungkin. Sebab saya bagi target dalam 30 minit, waktu 8.30 sampai pukul 9. Okey lah. Kan? Sebab saya tahu tuan dan puan mungkin kebanyakannya sedang berada depan TV dengan anak-anak, selepas makan dan sebagainya. Okey? Jadi, saya dah tahu siapa yang menonton. Jadi, sebelum live, kita dah set dalam minda siapa penonton kita dan kemudian kita translate siapa penonton itu ke dalam tindakan kita. Alright? Okey. So, itu yang pertama. Kita nak masuk kepada yang kedua. Very simple sebenarnya. Simple. So, tadi ingat, terima kasih kepada yang baru masuk, Puan Azura Rusli, Tuan Piyu Lokman. Terima kasih, Tuan. Okey. Sebelum live, setkan, visualkan, siapa yang nak tonton video aku ni? Katalah sekarang ni saya menjual kosmetik. Saya jual kosmetik. Kan? Saya nak buat live pukul berapa? Siapakah penonton yang saya nak mereka tonton live saya ini? Adakah waktu itu mereka berada di rumah? Adakah mereka itu berada di dalam kereta? Kalau dalam kereta, kita tahu penonton yang nak menonton live tajuk kita ni, kebanyakannya dalam perjalanan pulang balik ke rumah. Jadi, tak perlu buat lama-lama. Mungkin dalam 5 minit saja. Nampak tak? Bila kita dah set dalam kepala kita, visualkan dalam kepala siapa penonton kita, masa untuk live pun kita tahu berapa lama. Pukul berapa nak buat pun kita tahu. Nampak? Okey. Kemudiannya adalah, yang keduanya adalah semasa Facebook Live. Tuan Ismail lepak depan rumah. Nampak? Kan? Tuan Muhammad Ismail tengah lepak depan rumah, tengah lepak-lepak, tengah relax. Jadi, kita tenang-tenang saja malam ni. Terima kasih Puan Nadia Yusof yang saya hormati, mentor saya. Baik. So, yang keduanya adalah teknik visual. Yang kedua ini ada banyak pecahan dia. Okey. Yang kedua adalah semasa Facebook Live. Okey. Teknik visual semasa Facebook Live. Okey. Semasa berlangsung macam sekarang ni lah. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah, nombor satu, kita kena bayangkan apakah mood penonton sekarang ini. Kita kena faham apakah mood penonton. Kalau kita buat pukul 5.30 petang, orang mungkin tergesa-gesa nak balik rumah. Okey. Jadi, perkongsian itu mesti sangat santai, tidak terlalu informatif, dan lebih kepada bercerita, macam tu. Sebab kita je yang tahu siapa yang akan menonton, betul tak? Saya tak boleh fokus spesifik, yang tuan punya macam ni, tuan macam ni, sebab tak sempat. Okay? So, saya bagi dia punya tips saja. So, first, semasa Facebook Live, kita dah bayangkan apakah mood penonton yang sedang menonton live Facebook kita sekarang ini. Pada waktu ini, apakah mood mereka? Tadi dia ada kat rumah, kita punya dah set, saya dah set penonton saya adalah orang yang sedang duduk di rumah, tengah lepak ke apa. Okay. So, mood dia mungkin dalam keadaan tenang, santai, sangat santai, baru balik kerja, baru lepas mandi, baru lepas solat, kan? Jadi, kita tak boleh nak tegas sangat, kena relax. Relax. Tapi, energy kena ada. Put energy semasa live. So, bayangkan mood penonton kita. Mood apa? Dan kita juga boleh set mood itu. Kita nak mood romantis. Mungkin dengan cara pemakaian kita. Kita boleh buat mood energy macam sekarang ni. Kita nak so mood itu. Kita dah boleh bayangkan, visualkan apakah mood penonton. It doesn't care, penonton tak kisah apa yang kita buat sekarang ni. Tetapi mereka kisah apa yang sedang mereka rasa sekarang ni. So, macam tuan dan puan, sekarang ni bila dengar saya cakap ni, apa perasaan tuan dan puan? Kan? Semangat ke tidak? Kan? Bosan lah tuan Azam cakap ni. Kan? Lemau je. Jadi tak kena lah. Betul tak? Okey. Kemudian, kita kena tengok juga. Okey. Ada jenis Facebook Live, jenis Facebook Live yang macam saya kata tadi, dia santai. Dia bukan nak bagi tahu apa, dia cuma nak kongsi saja. Dia jalan-jalan pergi, katalah pergi, sekarang ni PKP tak boleh. Dia tengah jalan-jalan depan rumah. Macam tadi lah Tuan Ismail lepak depan rumah sambil minum kopi. So, dia nak buat Facebook Live. Dia nak berbual-bual saja. So, ada juga jenis yang macam tu. Ada yang jenis yang macam saya, nak berkongsikan sesuatu. Ada jenis yang nak menjual sesuatu. Dia berbeza. Okay? So, sekarang ni, kalau kita tengok tujuan dalam membuat Facebook Live.
Okey, bagaimanakah kita menggunakan teknik visual? Ini sudah masuk chapter lain. Tapi still dalam seni visual. Bila kita nak menjual produk, okey, kita perlu berikan seni visual. Teknik visual ini sampaikan supaya penonton boleh nampak. Okey. Apa yang kita boleh gunakan adalah bila kita bercakap, okey, kalau kita yakin, kita yakin, nampak? Yakin. Kita ada anchor, kita ada benda, tindakan yang membantu keyakinan kita. Contohnya, apa barang Okey, contoh saya pegang satu kasut. Kasut ni cantik sangat. See? Saya tunjukkan kasut, saya beri expression, senyum, mimik muka saya. So, everything, visual ini mempengaruhi. Kalau saya kata, kasut ni cantik sangat, kan? Tak boleh juga. Kan? Tak jadi. Tak sampai, betul tak? Tak sampai kat tuan dan puan. So, visual yang kita nak gambarkan. Sebab apa? Sekarang ni, apa yang penting bila membuat Facebook Live adalah kita sedang melihat diri kita. Okay? Tetapi penonton sedang melihat apa sebenarnya yang kita nak sampaikan. Okay? Bila kita buat Facebook Live, mata kita sekarang ni, macam saya, sedang melihat diri saya. Saya tak melihat tuan dan puan sebenarnya. Tetapi minda saya, mindset saya sedang melihat seorang demi seorang. Tuan Khairul Nizam, Puan Syarul Rafiza, Puan Nadia, Puan Siti, Puan Haja, Puan Winnie. Minda saya sedang berada di rumah tuan dan puan. Kalau tuan dan puan ada kat rumah, minda saya ada. Cuba tengok keliling. Ada tak Tuan Azam? Ada tak? Saya berada di sini. Kan? Mata saya melihat diri saya. Tetapi minda saya sedang melihat tuan dan puan. Okay? Jadi kita boleh tahu. Kita boleh feel, kita boleh rasa. Apabila kita memberikan visualnya. Okay? Right. Puan Syarul Rafiza. Jadi waktu bila yang sesuai tahun untuk kita shoot konten yang terus menyentuh hati mereka? Macam saya kata tadi Puan Syah, saya tak boleh beri jawapan yang spesifik. Kan? Bergantung kepada puan nak target siapa? Ibu bapa ke? Puan Syah ni merupakan pengetua pusat tuition. Puan nak target ibu bapa ke? Bapa saja ke? Ibu saja ke? Anak saja ke? Anak umur berapa? Kena tahu waktu-waktu mereka. Kalau tanya saya pun tak pasti sebab saya tak buka pusat tuition untuk belajar, untuk belajar kanak-kanak. Jadi puan kena tengok dulu shoot content yang macam mana. Kena tengok waktu yang sesuai. Tapi biasanya adalah pada waktu malam. Malam adalah waktu yang sesuai untuk kita berkongsi sesuatu. Okey. Waalaikumsalam Puan Hajar Kadir. Okey, right Puan Nurlizah. Baik. So nampak tadi seni visual. Kita bukan setakat untuk visualkan. First, peringkat pertama visual adalah daripada apa yang kita gambarkan sedang ketika live untuk tuan dan puan tengok. Penampilan. Katalah saya nak buat tajuk malam ni, teknik visual dalam Facebook Live. Tuan dan puan on je Facebook. Saya terus, hai semua, apa khabar? Tak jadilah. Tak jadi. Dia tak boleh, tak kena. Kan? Tengok produk. Ada produk juga. Ada produk kosmetik. Kan? Hai semua, apa khabar? Okey. Dia tak boleh, hai, saya nak jual kosmetik. Visual tu tak sampai tuan dan puan. Tak sampai. Kita kena tengok. Kan? Jual kosmetik harga 300. Kan? So yang beli ni bukan calang-calang orangnya. Jadi kita kena sampaikan mood dia. Kalau kita tahu siapa yang menonton sekarang, yang kita nak tarik orang menonton, so kita mungkin dengan berpakaian kosmetik 300 tuan dan puan bukan murah, kan? Jadi orang menonton yang hebat-hebat lah, yang banyak duit dan sebagainya. Jadi pakaian kena smart, makeup, cantik, kan? Itu pentingnya bila kita start visual. Kita dah ada visual dalam otak kita ni, kita dah ada gambaran, program, kan? Dan barulah senang untuk disampaikan. Okey. Puan Hajar kata kena testing waktu dan kita lihat waktu mana yang paling tinggi penonton. Okey, ini mungkin jawapan kepada Puan Syah tadi. Terima kasih Puan Hajar. Alright. So jadi sebelum muda tadi kita dah start visual siapa penonton kita. Yang keduanya semasa Facebook Live peringkat kedua, kan? Peringkat kedua kita boleh tengok kepada bayangkan mood penonton, Penonton punya mood sekarang ini sedang macam mana? Adakah dia tengah letih, tengah tergesa-gesa? Okay. Yang keduanya, kita tengok kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita nak jual produk, jual produk, kan? Ataupun tujuan kita nak sembang santai saja,
Jadi kita kena visualkan dengan tepat keadaan. Adakah waktu itu sesuai untuk kita ceritakan tentang jual produk? Macam saya tengok golongan orang yang jual baju bundle dia buat live kadang-kadang pukul 11 malam, 12 malam, 1 pagi kan. Sebab waktu itulah memang penggemar-penggemar bundle ni akan lepak, relax kan. Tengok minum kopi ke apa, dia akan tengok live ni. Dia dah fix dah benda tu, saya tahu dah sangat. Tapi saya jadi pelik bila ada orang buat live, dia berkongsi sesuatu pendapat, bagi share dan sebagainya, dia buat pukul 1 pagi. Saya tak tahu siapa yang tengok sebenarnya. Tapi saya agak mungkin di tengah practice untuk buat live Facebook. Mungkinlah. Tapi jangan buat selalu lah, tak ada orang tengok. Kesian tuan dan puan nanti. Okey. Jadi kesimpulannya, apabila nak melakukan Facebook live, teknik visual ini, okey, nombor satunya penting untuk diri kita sebagai pemberi maklumat, pemberi informasi, pengawal kepada Facebook Live. Yang keduanya, penting untuk memberikan persamaan, bonding di antara penonton dan juga saya atau tuan dan puan lah yang sedang melakukan Facebook Live. Okay? Kalau kita tak dapat cari satu titik persamaan di antara penonton dan juga diri kita, susah. Sebab itu, kalau kita tengok, golongan-golongan yang biasa buat Facebook Live, first thing, introduction, dia akan touch kepada, dia akan cari pada titik persamaan. Dia akan lakukan bonding tu, persamaan itu dengan penonton. Contohnya, kalau waktu malam, dia akan cakap, apa khabar tuan dan puan semua, dah makan ke belum? Saya pun baru lepas makan. Nampak? Seorang akan jawab, dah tuan, dah kak, saya dah makan dah tadi. Dah. Dia start dengan benda tu dulu. Ni tips. Saya pun tadi baru lepas makan, gini-gini kan, sedap kan. Tuan puan makan apa ni tadi? Bagilah gambar sikit. Nampak? Dia gunakan perkara tu untuk bagi seronok orang ni. Kan? Menyamakan pemikiran dan tindakan. Kalaulah kata kita buat Facebook Live happy kan. So yang komen-komen pun akan jadi happy-happy. Beli tak juga, happy-happy je. Seronok ketawa apa semua kan. Tak nak macam tu kan. Jadi sebenarnya bergantung kepada apakah tujuan kita melakukan Facebook Live tu tadi. Okay. So visual yang kedua, kita dah membayangkan mood penonton. Okay. Kemudian kita tengok kepada tujuan. Bila tengok kepada tujuan, senang kita nak tahu kan. Kita nak tujuan kita apa? Nak sembang santai ke? Kan? Nak borak kosong ke? Kan? Borak kosong tak ada masalah. Kan? Tapi bila kita nak memberikan satu informasi, kita nak menceritakan tentang satu produk. Kan? Kemudian pemilihan perkataan pun penting tuan dan puan. Teknik visual. Pemilihan perkataan yang menggambarkan, baju ini besarnya adalah XL. Kereta ini besar, cantik, berwarna merah berkilat. Jadi penggunaan perkataan itu pun penting dalam memberikan visual. Memberikan visual kepada penonton. Power window repaint dapat. Kan? Dengan menggunakan perapi rambut ini, rambut kita akan kelihatan licin macam kalau letak kain dia jatuh sap itu. Nampak? Kita nak menunjukkan wangi. Wanginya. Kena ada expression tu tuan dan puan. Sebab apa? Kita tak berada berdepan tuan dan puan. Pelanggan, penonton yang menonton depan kita ni bukan berada depan kita. Face to face, tak. Mereka hanya di dalam media sosial saja. Di dalam skrin kamera ni. Jadi kita kena gambarkan, visualkan kepada penonton. Sedapnya makanan ni. Kan? Sedap lah. Kan? Masuk sampai dalam lubang hidung ni. Terasa-rasa sampai ke tekak. Visualkan kat situ. Kan? Jadi banyaklah teknik, ada banyak lagi teknik lain. Teknik auditory, kan, mendengar dan sebagainya. Kenapa teknik visual ini penting? Sebab teknik visual ini memberikan gambaran kepada penonton. Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan? Okey. Okey, Tuan Khairul Nizam belum makan tuan, makan ilmu dulu. Okey. Jadi itu saja tips daripada saya, teknik visual. Sekurang-kurangnya dapat membantu tuan dan puan lah untuk memberikan satu gambaran bagaimana memberikan teknik, bagaimana untuk meyakinkan diri. Jadi bila kita dah dapat visualkan, kita dapat berikan gambaran, barulah keyakinan itu ada. Saya suka berikan benda-benda macam ni. Simple. Dia nampak simple sebenarnya. Tapi inilah asas kepada Facebook Live. Puan Nadia, terima kasih. Perkataan-perkataan deskriptif yang elaborate, yang menceritakan
Ini pen ini cantik tuan dan puan. Cantik macam mana tu? Kita cakap lah. Walaupun kita pegang pen, saya ambil pen lah contoh Saya ambil, gelap lah. Saya ambil satu pen ni, marker pen ini ringan tuan dan puan, ringan nampak? Ringan. Kita kena gambarkan ringan tu macam mana? Ringan. Nampak? Ringan. Tuan dan puan jual makanan. Kan? Post, buat live Facebook. Tak tunjuk pun makan. Dia punya cheese. Katalah cheese kan? Cheese. Ada cheese. Tarik. Tunjukkan benda tu. Benda tu visual tuan dan puan. Belum masuk auditory. Makan. Sedapnya. Nampak? Okay? Jadi, itu antara teknik. Kalau kita nak buat demo, nak jual ke orang kan, dekat live, teknik nak minta orang share, lain macam ni. Minta orang share. Sebut je lah tuan. Minta orang share. Kita sebenarnya, kalau lain tajuk dah ni tuan. Tapi tak apa, saya kongsi. Saya pun sebenarnya tak suka minta orang share. Saya tak suka minta orang share. Kenapa orang share? Sebab dia, macam post saya yang sebelum ini, saya pernah kongsikan. Saya tahu dalam kelas online saya ke, dalam Facebook Live saya je. Kenapa orang nak engage dengan kita kat Facebook? Kenapa orang nak share perkongsian kita kat Facebook? Sebab mereka nak orang lain puji tindakan dia kongsi. Pernah tak Tuan Hanif Tuan Hanif share, orang komen. Bukan copy paste share, orang copy paste. Terima kasih Nif, kongsikan info ni, ilmu ni. Terima kasih banyak. Aku share juga Pernah tak? Kalau pernah, Tuan, apa perasaan Tuan waktu tu? Seronok tak? Seronok. Kita rasa berjasa. Walaupun kita bukan kita yang menulis perkongsian itu. Bukan kita yang membuat Facebook Live itu. Kita rasa seronok. Jadi, bila nak buat satu perkongsian di Facebook, nak orang share, nak live. Okay? Macam buat Facebook Live, berikan perkongsian yang general saja, tuan dan puan. Don't go too specific. Katalah saya jual pen, saya nak cerita, kenapa pen ini, dipanggil permanent marker? Kenapa pen ini dipanggil permanent marker? Tak semua orang nak tengok tuan. Tajuk itu tak menarik, konten itu tak menarik. Katalah saya jual pen, saya nak bagi tahu, saya ulang lagi sekali. Setelah saya jual pen, saya nak bagi tajuk yang orang nak share. So saya pun, tajuk dia adalah kenapa marker ini, pen marker ini permanent. Siapa yang nak tengok? So kita boleh letak tajuk 5 tips bagaimana memanjangkan jangka hayat pen tuan dan puan. Orang suka tak? Orang suka tips tu. Baru-baru ni kita buat satu konten, kan? Kita deal dengan satu company. Company tu company buah-buahan, dijual buah. Bila dia jual buah, so apa konten yang kita berikan? Kita jadi content creator untuk page dia lah. So antara tips yang kita masukkan 5 jenis buah yang tidak boleh dimakan oleh orang yang bersalin, orang yang hamil. So, dia macam pelik. Tapi post itu dapat share yang banyak tuan dan puan. Kemudian kita buat, satu lagi nak orang share, buat Facebook Live content yang in dengan trend sekarang ni. Sekarang ni apa trend sekarang ni? COVID, kan? Tentang PKPB. So macam mana kita nak kena sesuaikan konten kita sekarang ni, kan? Saya jual pen nak kenakan dengan konten PKPB. Itu kena fikir. Kita jual perapi rambut. Macam mana nak sesuaikan dengan konten tengah PKPB ni? So, bila buat konten, keywords itu kena sesuai dengan keadaan sekarang ni. Pasal Nilofa dengan PU tu, bukan main semua. Buat macam-macam konten kelakar. Tapi sikit pun, tak ramai yang saya tengok dapat kaitkan isu semasa itu dengan bisnes dia. Tak ramai tuan dan puan. Belajar untuk buat konten seperti itu. Apa jua isu semasa yang tengah trending sekarang ni? Macam mana, soalan dia, macam mana aku nak kaitkan isu semasa ini dengan bisnes aku? Puan Cik Al-Faidah, idea tu.
Banyak lagi. Berkawan terus dengan saya insyaAllah. Banyak benda-benda yang tersasul akan keluar yang akan menguntungkan tuan dan puan. Tajuk live penting. Betul. Tajuk live itu sangat penting. Jangan buat tajuk yang clickbait. Clickbait ni umpan. Kita umpan. Banyak sekarang ni kita baca dekat majalah-majalah online kan. Dia punya tajuk bukan main. Baca konten tak ada benda pun. Tak ada kaitan. Itu clickbait. So jangan buat clickbait. Orang menyampah nanti. Orang tak suka. Kan? Tajuk Facebook Live macam gempak. Sekali konten tak ada apa-apa. Tunggu 5 minit. 5 minit tak bercakap-cakap. Sibuk dia betulkan makeup, betulkan tudung kan. Right? Jadi kena buat sesuatu yang macam tu lah. So sedikit lah Tuan Hanif. Supaya dapat membantu Tuan dan semua. Macam mana nak orang share. Pukul 9. Okay. So yang tadi. Okay teknik visual dalam Facebook Live. Ni banyak-banyak tanya ni. Saya buat live kelas online tu kan. Kita belajar Facebook Live. Benda-benda yang hidden, yang tersembunyi pasal Facebook Live ni. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni kan. Belajar vokal. Kalau saya buat kelas Facebook Live, insya-Allah saya akan ajar menyanyi nanti. Bagaimana kontrol suara dan sebagainya. Okey, ada soalan tuan dan puan yang nak diajukan sebelum saya menutup live Facebook pada malam ini. Okey, kita sekarang ni tak panjang-panjang, pendek-pendek je. Okey. Kait konten bisnes ya, betul. Okey. So jangan lupa Rabu ini 11 hari bulan kita saya ada buat kelas online. Ada lagi sikit kekosongan. Kelas online sales and marketing, tajuknya teknik closing sale di media sosial tanpa bertemu mata. Macam mana nak close sale? Kalau depan-depan senanglah kan, kita nak close sale kan, tengok muka dia macam mana. Tapi bila dalam online, macam mana nak mudah close sale dengan teknik yang betul. Okey, boleh masuk dengan kelas. Nanti saya akan bagi link macam mana nak join kelas tu. Okey. RM20 saja satu kelas dan kita buat setiap hari Rabu. Ada kelas-kelas tentang berkaitan dengan sales and marketing macam-macam. Okey. Right. Okey, itu saja. Ada soalan boleh juga tu tuan. Okey. Ada soalan kalau tuan dan puan, kalau Facebook Live yang free macam ni saya bagi tuan-tuan pun dah pun rasa seronok. Rasa macam best. Tuan Hanif, Ibrahim, seronok tak? Okey tak? Dapat input kan? Sikit kan? Walaupun setengah jam. Tuan dan puan bayangkan dalam masa 2 jam tuan dan puan akan bersama dengan saya dalam Facebook Live. Kita nak cerita tentang sales and marketing. Macam-macam saya bagi. InsyaAllah. Baik. Ada soalan yang nak diajukan kepada saya supaya dapat saya kongsikan kepada tuan dan puan. Berikan jawapan. Kalau tak ada, saya mungkin akan tutup live Facebook ini. Okey. Ada 26 orang kat dalam ni. Okey. Terima kasih sama-sama. Jumpa. Pengajar Kadir dah masuk dah kelas tu. 3 kelas dia masuk. Alright. So teknik visual tadi boleh ada kelas tak sales marketing? Maaf, join Puan Sarah ada. Nanti tengok selepas live nanti saya akan masukkan link 11 hari bulan Rabu ni 8.30 malam hingga 10.30 malam Facebook, secara Facebook live macam ni. Saya akan kongsikan untuk tajuk Rabu ni adalah teknik close sale tanpa bertemu muka. Maknanya kita tak kenal, stranger, orang asing, siapa-siapa je. Tapi macam mana kita nak close sale? Tekniknya kita bagi. Dan insya-Allah habis kelas terus boleh buat. InsyaAllah. Sebab saya bermula 2003, 2002 sampai sekarang ni kita buat online. Macam-macam buat event, buat jual e-book dan sebagainya. Kelas smartphone. Okey. Input mahal tuan walaupun sekejap. Ya insya-Allah semoga bermanfaat. Okey, ada soalan-soalan lain? Okey, saya nak tutup sekejap. Saya nak tutup live Facebook pada malam ini. Okey, Puan Sarah, nanti saya akan bagikan link untuk join ke kelas. Ada lagi kekosongan, tak banyak, dalam 5 macam tu lah. Okey, tak ada soalan. Terima kasih banyak kepada tuan dan puan yang menonton bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Okey. So, pada tuan dan puan yang nak bertanya soalan, boleh terus tanyakan soalan di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab melalui typing, teks, balas. Okey, sama-sama. Tak apa. Halal lah. Ilmu biasa je. Duduk JB kat mana tuan? Saya pasti gudang. Tak boleh jawab dekat dalam live ni. Nanti PM tepi ya. Nanti ramai datang rumah ni. Bye-bye Puan Nadia. Okey. So itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.